الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi seluruh ahli Tuhan Kuasa, para imam, para bilal, para asatizah, tuan guru, seterusnya para jemaah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pagi ini kita menyambung kuliah subuh kita, kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab benar. Hadis yang seterusnya, hadis ke 58. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraqal qala Hiraqal famada ya'murukum ya'ni anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqul u'budullaha wahdahu la tushriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salah was-sidqi wal-'afafi was-silah. Yang bermaksud daripada Abu Sufyan, yakni Sakhrah bin Harb radhiyallahu anhu, dalam ceritanya yang panjang lebar berhubung dengan kisah Hiraqal, Raja Rum, ataupun kita panggil Hercules, Raja Rum. Tanyanya Hiraqal, apa yang diperintahkan kepada kamu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Abu Sufyan, dia yakni Nabi berkata, sembahlah Allah yang esa dan jangan menyekutukannya, yaitu Allah, dengan sesuatu apapun. Tinggalkan semua ajaran nenek moyang kamu, dan dia yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami bersembahyang, bercakap benar, memelihara diri daripada kemungkaran dan menghubungkan silaturahim. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis ni cerita, hadis ni panjang,
Kisah berkaitan dengan bila Abu Sufyan diutuskan kepada Raja Rom. Jadi Raja Rom, Herakl, dia tanya kepada Abu Sufyan, apa yang Nabi pesan kepada kamu? Maka Abu Sufyan pun tak apa jawab. Abu Sufyan sebut, Nabi pesan apa dia? Pertama dia kata, wala tusyriku wa'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'ah. Abu Sufyan menyebut, dia kata Nabi pesan, sembahlah Allah yang Esa dan jangan sama sekali menyekutukan Allah. Itu standard punya pesanan Nabi lah, khususnya kepada pembesar-pembesar Rom dan Parsi. Nabi utus pun benda yang sama juga. Maknanya nak beritahu supaya beriman kepada Allah. Itu pesanan Nabi kepada pembesar-pembesar ketika itu. Empire Islam sudah ada kuasa, dan ketika itu Raja Rom dan Raja Parsi rasa tercabar. Itu kalau kita tengok sejarah, bila Nabi sudah hijrah ke Madinah, dan pada kemuncaknya Nabi telah pun mempunyai kekuasaan. Itu kemuncak Islam. Dan daripada itu Islam tersebar. Bila sebut kuasa ni, itulah politik. Maka Nabi ni sudah lama ajar kita berpolitik. Cuma kita nak, aku kata perasan tu tak perasan saja. Itulah memang secara akademiknya, kalau ada orang sebut dalam Islam ni tiada politik, itu memang tidak masuk akal lah. Tidak masuk akal. Nabi mengajar pada kita politik lama sudah. Nak sebut ketua negara, Nabi itu ketua negara, sebagai ketua negara Islam yang pertama di Madinatul Munawwarah. Dan dalam keadaan begitu, bagaimana Nabi SAW menyebarkan Islam itu melalui kuasa yang ada, pengaruh yang ada. Itu kalau kita tengok dalam beberapa peristiwa hadis-hadis Nabi SAW, pada peringkat dakwah Nabi, awalnya aja orang-orang bawahan ada cara dia. Orang yang mempunyai kuasa ada cara dia. Cara Nabi tarik supaya beriman kepada Allah Ta'ala, dia tak sama. Nabi dia utus surat kepada Raja Hercules, Raja Parsi, dengan memberikan kata putus isi surat ni. Sebut kalimat tauhid, ajak beriman. Akhir sekali Nabi bagi tahu, kalau tidak kami akan hantar bala tentera. Tengok. Itu cara Nabi berdakwah. Nabi nak mengajak pembesar-pembesar ketika itu beriman pada Allah Ta'ala. Itu style dia. Sebab ketika itu Empire Islam kuat. Macam itu juga pada itu istilah setelah zaman Nabi SAW disambung oleh Khulafa Ar-Rashidin, kemudian disambung oleh Empire Khalifah Umayyah, akhir sekali yang terakhirnya Khalifah Osmaniyah. Semuanya ini dalam empire Islam ni, dia tidak, kalau nak pergi ke suatu tempat, dia tidak sebut nak pergi menjajah, dah. Tapi dipanggil sebagai fath ataupun futuhat, iaitu dalam membuka suatu kawasan. Maksudnya menyebarkan Islam. Tidak seperti mana penjajah datang nak jajah negeri tempat tersebut, tapi Islam tidak. Jadi inilah keadaan Nabi, memang istiqamah.
Ajak dari dulu dan mana-mana pun, ajak untuk beriman dulu pada Allah, sembah Allah, ubudullah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah itu dengan sesuatu. Seruan ni bagi orang da'i, orang yang berdakwah ni kita bawa mana-mana pun. Dari dulu sampai sekarang, apa yang Nabi bawa diteruskan oleh ulama-ulama, diteruskan oleh para Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, teruskan oleh ulama-ulama mutaqaddimin ni, memang itulah yang dibawa. Tak ada lain pun. Tak ada lain. Jadi istiqamahnya itu. Saya baru terbaca tadi bagaimana riwayat ringkas hidup Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang baru-baru ini meninggal. Istiqamahnya dia dengan Islam. Istiqamah dia membawa kebenaran sehingga dia dibuang daripada negaranya sendiri selama 50 tahun. Bayangkan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini seorang cerdik yang hebat. Dia menghabiskan PhD dia di University Al-Azhar dan mendapat tesis yang cemerlang dan terbaik ketika itu dalam soal fiqh zakat, dan sudah menjadi rujukan dunia ketika ini. Buku-buku yang dihasilkan, penyusunan yang dihasilkan lebih kurang dalam 120 ke 150. Allah, banyak tu. Tak tahulah kalau ahli akademik sebanyak itu yang boleh ditandingi lah kan. Tapi penulisan, dan penulisannya bukan bermain di sekitar tanah Arab, tidak, seluruh dunia. Yang antara juga kitabnya yang termasyhur apa dia? Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram di dalam Islam, yang sudah diterjemahkan dari pelbagai bahasa. Sini dah baca ke halal haram? Dah apa kan? Rasanya tak ada. Di masjid-masjid lain saya dah bacakan hal haram. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma bagaimana istiqamah dia terhadap perkara yang benar dan mengajak orang supaya beriman kepada Allah. 50 tahun, 4 kali di penjara di Mesir. 4 kali penjara. Akhir sekali buang negeri. Mesir sendiri mengeluarkan arahan supaya dia dihukum bunuh dan menyerahkan namanya kepada Interpol untuk ditangkap. Termasuklah Saudi. Saudi juga tidak membenarkan dia buat haji dan umrah. Disenaraikan juga nama dia oleh Saudi dan diserahkan kepada Interpol untuk ditangkap. Termasuk juga Bahrain, termasuk juga Allah SWT adalah 4 buah negara Arab sedemikian. Akhir sekali Qatar, Qatar yang menyambutnya dan memberikan istilah suaka politik lah, perlindungan politik situ. Sehingga dia meninggal. Balik seketika ke Mesir, tanah setelah berpuluh tahun dibuang daripada tanah air sendiri, ketika mana digulingkan Hosni Mubarak, naiknya Dr. Mursi almarhum, baru boleh balik ke negara sendiri. Perjuangannya panjang. Umur dia berapa? 96 tahun. Allahu Rabbi. Umur 96 tahun. Malaysia pernah anugerahkan dia tokoh apa? Mahal hijrah lah. Begitu juga UIA pun pernah menganugerahkan dia tokoh akademik ke apa. Pernah. Nak cerita dia ni, hidup mereka ni apa dia? Cuba tengok sejarah hidup mereka. Kadang tuan-tuan, kalau kita masa orang tu hidup, kita tak nampak. Bila mati, oh begitu rupanya. Baru kita terbaca, baru kita tahu, baru nampak. Bila kita dah masa hidup dia dah, kita kadang-kadang tahu tak tahu aja. Tapi bila masa dia sudah mati, diceritakan riwayat hidup dia, subhanallah. Semua tu ada disebut dalam Quran, ada disebut di dalam hadis-hadis Nabi, ada disebut bila kita berbicara tentang perjuangan Nabi. Itulah ulama-ulama teruskan. Dia jalan cerita lebih kurang sama.
Kalaulah Nabi pernah dibuang, maknanya keluar daripada Mekah, hijrah ke Madinah. Mekah tempat lahir Nabi, tapi Nabi hijrah. Hijrah atas perintah Allah. Bukan setakat itu, memang sudah ada keputusan pembesar-pembesar Mekah untuk nak membunuh Nabi. Maka hijrah. Tengok lebih kurang dari riwayat cerita ni. Itulah kata ulama-ulama ni pewaris Nabi. Jangan cerita dengan Nabi SAW sama, cuma keadaan semasa yang membezakan. Itulah disebut oleh Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Dan ulama ni dia suruh sama. Sembah Allah, jangan mensyirikkan Allah. Kalaulah Nabi menyeru kepada Raja Harqal begitu, begitulah ulama-ulama terkemudian. Cakap jelas, mengajak orang kepada beriman kepada Allah. Tuan-tuan, itulah kata, cuba buka riwayat hidup Dr. Yusuf Qaradawi. Ini zaman kita lain, kita boleh lihat masa dia hidup, kita boleh nampak dia. Jadi kita coba baca riwayat hidupnya. Segi sudut tarbiyah, segi sudut pendidikan, sedari kecil boleh jadi hebat begitu. Kenapa? Sebab dari kecil, umur di bawah 8 tahun sudah hafaz Quran. Di bawah 8 tahun. Kita di bawah 8 tahun pakai pun telanjang lagi. Bukan pakaian lah kan. Iqra pun dari sila-sila belum sentuh lagi rasa Iqra. Tapi itulah maknanya kehidupan para ahli ulama kita. Ya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Okey, itu pesanan yang Abu Sufyan sebutkan kepada Harqal. Kemudian Abu Sufyan pun meneruskan lagi, dia kata, tinggalkan semua ajaran nenek moyang kamu. Dan dia Nabi SAW menyuruh kami bersembahyang. Padahal tinggalkan segala ajaran nenek moyang ni, tinggalkan, tak betul belaka. Begitulah kalau kita berhadapan dengan masyarakat setempat kita, kadang-kadang kuat sangat berpegang dengan adat, sehingga tidak boleh membezakan mana ibadat. Adat ni macam-macam. Apabila kita di Sabah lagi ini, banyak banyak etnik, banyak bangsa. Masing-masingnya dia ada adat. Adat ni tidak dilarang selagi mana tidak bertentangan dengan agama kita. Bila bertentangan, tinggal, ikut agama kita. Macam-macam adat sekarang ni. Adat masa mau kahwin, adat macam-macam lah. Kalau saya pun, saya orang Sungai, ada adat dia juga. Beliau perempuan orang Kadazan, banyak lagi lah adat. Yang tidak bertentangan dengan syarak boleh buat. Tapi kadang-kadang kita ni sampai yang bertentangan syarak pun langgar juga. Buat juga. Ini pesan Nabi. Pesan Nabi SAW. Maknanya tinggalkan ajaran nenek moyang kamu. Kemudian menyuruh kami sembahyang. Cerita bab iman, lalu Nabi bagi tahu, Nabi suruh kami sembahyang. Bila sebut sembahyang ni, dia pembuktian terhadap iman kita. Hari ini ramai orang kata, memang kita sebut orang Islam ni, kau beriman dengan Allah Ta'ala tak? Orang akan cakap, ya. Dalam rukun Islam ada 5. Yang pertama, penyaksian kita, Allah Tuhan kita dan Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah. Itu penyaksian kita. Dan penyaksian ini perlu dibuktikan. Orang sebut mudah, tapi perlu, wajib dibuktikan. Maka dibuktikan itu dengan baki 4 rukun itu. Selepas itu apa dia? Kerjakan solat, puasa bulan Ramadan, zakat, haji yang mampu. 4 perkara ni
tanda kita membuktikan terhadap penyaksian kita. Itu disebut sebagai, hadisnya disebut as-salah aimanuddin, iaitu tiang agama. Tak semayang, mafhumnya dia meruntuhkan agamanya sendiri. Itu jelas. Jadi maknanya bila Nabi mengajak kepada beriman pada Allah, jangan syirik sebagainya, Nabi pesan, Abu Sufyan kata, pesan pada kami sembahyang. Sembahyang tu maknanya dia cerita begitu, kami orang Islam ni sembahyang. Bukan dia kata Herkul kau sembahyang. Tidak. Sebab masa tu pun dia bukan Islam lagi. Maka dia pesan pada kami supaya kami sembahyang. Apa pesan Nabi lagi? Bercakap benar. Ini dalam bab bercakap benar ni. Maknanya kalau Abu Sufyan sebut menyatakan bahawa Nabi pesan kepada kami ini kena bercakap benar, jangan bohong, jangan dusta. Semua keadaan maknanya cakap benar lah. Maknanya apa dia? Besar hal berkaitan dengan bercakap benar ni. Abu Sufyan pun sebut di hadapan Raja Harqal tu, Raja Rom, berkaitan dengan pesan Nabi ini supaya cakap benar. Seterusnya memelihara diri daripada kemungkaran dan menghubungkan silaturahim. Jaga diri daripada kemungkaran, maksiat dan sebagainya. Benda yang Allah Ta'ala perintahkan, buat. Kalau kita tak buat, mana kita orang yang engkar atau sebut mungkar. Dan silaturahim, menghubungkan silaturahim, bermakna hal silaturahim ini juga satu perkara yang besar. Apa pengajaran daripada hadis ini? Pertama, Rasulullah SAW sentiasa bersikap benar sehingga diakui oleh musuh. Kerana Abu Sufyan pada masa pertemuan dengan Herqal masih merupakan seorang kafir. Abu Sufyan masih kafir ketika itu, dan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam mana seorang kafir boleh menyampaikan suatu perkara itu kepada Raja Halqad dalam keadaan itu? Abu Sufyan seorang kafir, tapi bagaimana Nabi pesan? Ini kalau tak silap cerita ini di antara Abu Sufyan, di antara tahanan yang dibebaskan, lalu dia kembali kepada Raja Harqal. Pernah menjadi tawanan, kemudian dia kembali kepada Raja Harqal ni, dan Raja Harqal ni tanya dia apa yang pernah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan bahawa kenapa seorang yang kafir boleh menyampaikan sejujur itu kepada Raja Harqal ni. Kan? Maknanya sifat Nabi itu diakui. Seorang yang benar, seorang yang amanah. Kalau kita tengok sifat Nabi yang wajibnya ada 4 kan, sedik, amanah, fatanah. Itu semua itulah. Musuh pun akui. Ini susah mau carilah, kan? Kalau ada orang yang jadi susah nak cari. Kadang-kadang kita ni orang boleh percaya orang-orang kita di tepi kita aja kan. Orang lain belum tentu. Kita rasa kita ni betul, orang lain belum tentu. Orang lain sekitar kita, sesama kita. Apatah lagi kalau musuh dia jauh sekali lah. Tapi inilah Nabi SAW, musuh pun mengakui akan sifat benarnya Nabi SAW. Kita sedaya mungkin begitulah mencontohi. Yang kedua, tunjang Islam adalah mengesahkan Allah
dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ini asaslah, basic dalam bab akidah. Ni asas. Bab akidah ni dia tiada, orang kata kau zon ke, syak ke, ragu-ragu ke, tiada. Maknanya bab akidah ni clear. Beriman pada Allah clear. Jangan sebut beriman pada Allah, tapi dalam masa yang sama jin percaya juga. Percaya pada kewujudan jin tu, itu benda ghaib, kena beriman lah. Tapi maknanya ada satu kuasa yang menyama, itu syirik, menyamakan kuasa Allah Ta'ala itu dengan makhluk-makhluk. Itu tak boleh. Percaya pada khurafat, percaya kepada syirik, ini semuanya orang yang menyekutukan Allah. Maknanya dia tidak total untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunjang. Bila sebut tunjang ni, kita di Islam dia ada akidah, syariat, akhlak. Mungkin syariat kita sembahyang 5 waktu, pergi haji, pergi umrah, puasa bulan Ramadan, sedekah dan sebagainya, clear. Tapi kalau akidah tak clear, masih lagi duk percaya khurafat, syirik apa semua ni, itu ibadah tadi ni dia jadi kosong, tak ada nilai di sisi Allah. Tak ada nilai di sisi Allah. Duk pergi haji ulang alik, tiap-tiap tahun pergi, tengok di tangan ada benang putih, benang hitam. Kita duk tanya, benang apa tu Ji? Panggil haji jugalah. Oi anak, dia kata jangan kau tegur ni, keteguran kau nanti. Dengar jawapan pun kita pun risau. Kenapa? Kata, inilah dia bilang, kita pasang begini ni, ada bacaan-bacaannya. Insya Allah juga. Insya Allah benda-benda halus tidak akan kacau kita. Percaya juga kau benda tangkal-tangkal. Allah habis kosong ibadah, tak ada nilai di sisi Allah. Percaya kepada kahin, tukang tilik, tukang tok-tok bomoh ni, rosak ibadah kita, rosak pahala semua habis hilang. Syariat itu kata tunjang. Mana akidah ni tunjang, ni tak clear, ibadah kita memang tak ada nilai di sisi Allah. Ni mau kena clear. Kita alhamdulillah syariatnya pakat jaga dah, sembahyang berjemaah, sembahyang 5 waktu, insya-Allah pakat jagalah. Tapi akidah pun mau kena jaga juga. Kadang-kadang kita bergantung dengan makhluk tu. Tu kadang-kadang terungkap keluar pada mulut kita, aina bos, dia kata, kau saja di harapanku, kalau kau tiada matilah aku. Bahaya kata-kata gitu. Ini berlaku kebergantungan kepada makhluk tu, macam Allah tu tak ada dalam hidup dia. Tu pun tak boleh, tak clear hal ni. Tu akidah ni tunjang. Beriman pada Allah Ta'ala ni tunjang. Yang ketiga, berpegang dengan kepercayaan jahiliyah dalam masalah agama adalah dilarang. Hidup secara jahiliyah. Baca sirah-sirah lepas, sebelum Nabi SAW dilahirkan, masyarakat jahiliyah ni hidupnya macam mana? Zina, arak, curi, apa lagi, merompak, macam-macam lah. Isteri kau, isteri aku, isteri aku, isteri kau. Zaman jahiliyah. Zina merata-rata, arak minum merata-rata, zaman jahiliyah. Kata sifat ta'asub kepada qabilah-qabilah di zaman jahiliyah. Ini qabilah macam Aus dan Khazraj kan, yang lama tidak pernah berdamai, perang. Jangan main-main, salah perang, berbunuh terus. Di zaman jahiliyah ta'asub pada qabilah. Macam kita lah, kalau kita bawa sifat jahiliyah tu, ta'asub pada etnik kita, ta'asub pada bangsa kita. Ada, ini geng kita ni, ambil kan.
Kita ta'assub pada bangsa. Ini kalau ada, itulah kehidupan zaman jahiliah. Tapi bila Nabi datang, wahyu turun, Allah ceritakan, dia kata memang kamu ni waja'alnakum syu'uba, Allah jadikan kita ni berpuak-puak. Itu sunnatullah. Kau ni kulitmu putih, bangsa kau yang ni. Tapi apa dah? Wa qabaila li ta'arafu. Dia berpuak-puak ni tujuan apa? Kenal, mengenali. Itu tujuannya. Dan Nabi SAW menyebut pada kita oleh firman itu, tak ada kemuliaan pun yang ada pada bangsa. Tak ada kemuliaan. Nabi pun sebut, aku yang orang harap pun tak ada kemuliaan. Itu Nabi. Ini nak sebut pula, aku orang sungai pun tak ada kemuliaan. Kalau saya lah. Tak ada kemuliaan kita ni di atas nama bangsa, tak ada. Tetapi yang memuliakan kita Islam dan orang yang bertakwa. Itu kemuliaan yang kita kena junjung. Siapapun kau, semuanya berpayung di bawah Islam. Itulah sebut saudara kita disebut sebagai innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam, orang beriman itu adalah bersaudara. Ini basic. Kau datanglah dari bangsa mana, dari puak mana, nama kau seorang yang beriman, saudara. Saudara. Itu bila kita jalan mana-mana, apatah lagi negara yang menyoritinya orang bukan Islam. Oh, kita jumpa aja orang Islam, wah, rasa seronok. Dia orang itu saudara kita. Mana tiada kemuliaan, tiada kemuliaan kepada mereka yang berpegang dengan bangsa. Tapi mulia kita disebabkan Islam yang kita junjung. Yang keempat, seruan Islam itu adalah untuk seluruh manusia. Bukan terpilih ataupun orang-orang tertentu, tidak. Tapi Islam ini untuk semua. Siapapun kita seru kepada Islam. Tak kira kau bangsa mana, tinggal di mana, apapun sekalipun, tu Islam ni untuk semua. Yang kelima, tauhid, iaitu beriman kepada Allah adalah perkara pokok dalam akidah Islam. Yang keenam, menyekutukan Allah dengan sesuatu adalah terkeluar daripada akidah Islam. Syirik, confirm keluar daripada Islam. Tak beriman ataupun dia orang Islam yang melakukan kesyirikan, tidak bertaubat, itu dosa besar. Syirik satu kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian syirik itu juga satu dosa besar. Tidak bertaubat sebelum mati, dalam neraka khalidina fiha, dia akan kekal selama-lamanya. Yang ketujuh, seseorang itu hendaklah meninggalkan adat resam yang bertentangan dengan Islam. Masa zaman jahiliah dulu ada satu adat orang Arab, iaitu ikramud duyuf, memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu. Adat ini diiktiraf oleh Islam dan diteruskan. Adat orang Arab. Adat orang Arab ni kalau memuliakan tetamu, power. Memang orang kata layan sungguh-sungguh lah orang Arab. Jadi sifat itu diiktiraf oleh Islam, maka diteruskan. Bahkan Nabi sebut dalam hadisnya, tetamu itu adalah membawa rahmat. Jadi kalau orang nak bertamu ke rumah kita, sebenarnya itu membawa rahmat. Cuma adalah adab-adab bertamu tu. Jangan komen terjah saja.
Kan? Ni main terjah. Ndak telefon, ndak WhatsApp, teruk-teruk telefon. Bosku, di mana? Ada di rumah ni. Aku depan rumahmu ni. Melompat kita tuan-tuan. Tahulah keadaan rumah kita pun bukan faham lah kan. Kadang-kadang masa waktu kemasnya ndak. Awal pagi lagi tu baru itu maknanya kena tidak tahu adab bertamu. Itu kena belajar lagi lah. Itu kita ada adab bertamu. Tambah pula sekarang ni sebelum pergi WhatsApp dulu kan, tanya bos macam mana, ada di rumah, hajatnya mau pergi ni berziarah. Kalau lapang hajatnya begitu. Kalau dia kata okey, kadang dia kata datanglah malam ke apa, pergilah waktu malam, maknanya dia bersedia. Tapi kalau dia kata alam minta bos hari ni macam lapang ni tahu, jangan pula memaksa. Ni pula paksa lagi. Sekejap saya mau jumpa apa-apa. Kenapa aku paksa? Kau faham lah. Itu satu hal. Kadang-kadang itu dalam kita nak pergi kan. Sudah pula pergi, duduk dalam rumah orang pun ada adab dia. Ini masuk-masuk rumah, kau buat rumahmu macam rumah sendiri. Walaupun yalah orang kata manis mulut tuan rumah, buatlah macam rumah sendiri. Itu manis mulut saja itu, paham ya. Ini memang betul macam buat rumah sendiri. Dia pergi sana itu tak boleh, itu adab. Maknanya kita yang menyambut tetamu ada juga adab dia, jamu dia macam mana apa semua kan. Tempoh kita bertamu, fahamlah. Tempoh bertamu ni ini kadang-kadang 3 kali tambah batik dijak pun sudah habis bah. Nak faham lagi. Orang kata biskut kering tu kan habis sudah bah. Dia boleh tanya lagi, tak boleh tambah kira-kira. Orang kata faham lah kan. Itu adab bertamu. Walaupun ialah kita memahami bahawa tetamu itu membawa rahmat, tapi kalau sampai keadaan macam begitu, bukan rahmat tu dibawa, kita jadi beban pula kan. Itu adalah adab. Jadi kita berhenti setakat itu. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah dalam hadis yang seterusnya. Ada soalan? Ya. Adakah makmum mengikuti imam mengaminkan atau menunggu imam selesai mengaminkan baru makmum mengaminkan? Okey. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut yang mafhumnya, ketika mana imam mengamin, barang siapa yang menyebut amin bersama dengan imam, maka amin kita itu akan diangkat ke langit. Maksudnya begitulah, maknanya ganjaran yang diaminkan juga oleh para malaikat. Sebaiknya, seafdolnya mengaminkan sebut bersama dengan imam. Bila imam kata kita pun amin, jangan mendahului ataupun selepas daripada imam menyebut amin. Nak dapatkan ganjaran itulah mengaminkan amin bersama dengan imam. Kuat betul matahari hari ni ya. Ngam-ngam pula sini. Jadi gitulah. Jadi sunatnya menyebut amin itu bersama dengan imam. Dapatlah ganjaran tadi. Itu kita pernah bicarakan tentang soal itu pada kitab Munyatul Musalli sebelum ni. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tiada, ni sekadar itu saja insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi